Kita akan belajar satu lagi istilah baru yang terdapat dalam ilmu tajwid, yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu tanwin. Mungkin pelajar dah pernah dengar sebelum ni, dan mungkin ada yang hari ni baru dengar perkataan tanwin. Okey. Ejaan Jawi dia macam ni. Ta, nun, waw, ya, nun. Tanwin. Okay, sekejap Ustaz besarkan. Kalau pelajar tak nampak, Ustaz besarkan lagi. Ini. Nampak kan? Okey ni, tanwin. Macam nak buat. Okey ni, tanwin ya. Okey, yang Ustaz ajar hari ni ialah tanwin. Banyak lagi istilah-istilah yang terdapat. Kita akan belajar satu persatu. Tanwin. Tanwin. Ni ejaan dia. Tanwin. Okay, baik. Apa dia tanwin ni? Pelajar dah tahu dah. Tapi hari ni baru nak tahu. Rupanya yang ni baris macam ni nama dia tanwin. Baru tahu kan? Kan untung kalau kita belajar kan? Untung bila kita belajar. Okay, baik. Okey, belajar okey kat rumah? Senyap je okey ya? Respon sikit okey? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jom. Okey, tanwin. Okey, ni tanwin ya. Tajuk dia hari ni ialah tanwin. Harap dekat rumah pelajar boleh sebut bersama dengan ustaz. Tak payah buka mic, sebut je, gerakkan mulut saja, gerakkan bibir mulut. Sebut tanwin. 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 Gitu. Okey. Okey, tanwin. Apa je tanwin ni? Okey, tanwin ni baris. Baris juga, kan? Cumanya bentuk dia lain. Fathah baris juga. Kasrah baris. Dhammah pun baris. Cuma dia berbeza. Okey, tanwin. Apa tanwin? Tanwin ni baris. Baris apa tanwin? Adakah tanwin ini baris satu? Adakah tanwin ini baris di hadapan satu di hadapan? Salah. Tanwin ini ialah baris apa rasa-rasa? Baris dua. Okey? Baris dua. Kan dalam Al-Quran, dalam Iqra, tak kira Iqra berapa kan? Rasanya kalau dalam Iqra, yang ada guna Iqra merah tu, tak silap ustaz, dia dekat Iqra Iqra 4 ke? Iqra 4 ustaz rasa. Iqra 4, Iqra 3 atau 4 baru bermula bacaan bagi tanwin yang punya baris, kan? Baris dua. Semua baris, kan? Satu pun baris, kan? Dua pun baris. Okey, baik. Jadi tanwin tu ialah baris dua di atas, dua di bawah, dua di hadapan. Itu baris. Rasa nampak tak? Rasa ada tak baris dua dalam Al-Quran ni? Rasa ada ke tidak? Okay, Ustaz tanya ni, nanti, jawab ya. Nanti buka mic. Okey. Rasa-rasa ni, tanwin ni, baris dua ni ada tak dalam Al-Quran? Okey, jawab. Ada tak? Ada. 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 Ya? Rasa banyak ke sikit baris dua? Ada kan? Okey, bagus. Baik. Jadi, bermula hari ini, bila buka Al-Quran, buka Iqra, nampak baris dua itu, bila nampak baris dua, itulah tanwin. Okey? Itulah tanwin, iaitu baris dua. Baris dua. Okey, baik. Sekejap,
Okey. Okey, tanwin ya. Okey, baik. Okey, sambung. Okey, tanwin. Tanwin ialah baris. Baris apa Ustaz? Baris mana Ustaz? Baris macam mana? Bentuk macam mana Ustaz? Ingat, tanwin baris dua. Okey. Tanwin tu baris dua. Dua mana Ustaz? Banyaklah. Yang pentingnya dua. Contohnya, kalau lah kata baris satu di atas, adakah dia tanwin? Alah, bukan. Baris satu di atas ke, satu di bawah ke, satu di hadapan ke, dia bukan tanwin. Bukan. Bila sebut tanwin, dia mesti baris dua. Bila tanwin, dia mesti baris dua. Dua di mana? Dua di atas, dua di bawah, dua di hadapan. Ketiga-tiga baris dua itu namanya tanwin. Boleh adik-adik? Okey. Ingat, tanwin ya. Tanwin. Tanwin ni baris dua. Dalam Al-Quran, dalam Iqra, dalam Al-Fatihah, dalam surah-surah mana pun, banyak kita akan jumpa dengan baris dua ini. Yang namanya tanwin. Okey? Tanwin. Bila tanwin, dia ada baris dua di atas, dua di bawah, dan dua di hadapan. Boleh? Boleh adik? Kalau boleh begini. Boleh? Okey, bagus. Baik. Okay. Baris dua, ambil tanwin. Kena ingat kan? Kena ingat. Ustaz nak ajar supaya adik-adik ingat istilah. Nanti Ustaz akan tanya nanti kan? Datang sekolah nanti Ustaz tanya, okey, mana, tunjukkan Ustaz, mana baris tanwin? Okay. Ustaz tak akan tanya, okey, mana contoh baris dua di atas? Ustaz tak tanya. Ustaz tanya, mana tanwin? Mana baris tanwin? Ustaz tanya. Tunjukkan Ustaz huruf yang ada tanwin. Ustaz akan tanya macam tu. Okay, baik. Ingat, tanwin ialah baris dua di atas, dua di bawah, dua di hadapan. Okey. Tak kira atas bawah depan, dia mesti dua. Okey, ni. Dia mesti dua. Mesti dua. Sama ada atas, bawah di hadapan ke, dia mesti dua, maka dia jadi tanwin. Kan? Dalam Al-Quran, satu huruf, satu baris lah kan? Dia tak adalah satu huruf itu dia ada baris dua atas, dua bawah, dua hadapan. Tak. Dia satu baris, satu huruf, satu baris. Okey, baik. Baris inilah yang akan menentukan macam mana bunyi. Betul ya? Macam mana bunyi. Kalau huruf itu tiada baris, kita tak nak bunyikan dia. Kan? Sebab tak ada baris. Barislah yang menentukan macam mana bunyinya. Okey, besar. Sini. Okey, ni tanwin. Okey. Gitu. Kan? Ini adalah baris, kan tanwin tadi baris. Tanwin tu bukan huruf. Tanwin tu bukan huruf. Tanwin itu baris. Baris yang berada, yang terletak di atas huruf. Kan? Senang ceritanya, nak bagi mudah faham, tanwin ialah baris dua yang terdapat, baris dua lah. Baris dua yang terdapat di atas ataupun di bawah ataupun di hadapan huruf. Tak kira huruf apa pun. Tak kira baris di atas ke, di bawah ke, di hadapan ke. Yang penting, yang pastinya dia dua baris. Dua baris.
Di dua baris. Ha? Dua di atas, dua di bawah, dua di hadapan. Maknanya baris dua. Maka ni, baris dua di atas. Ni contoh, sama contoh lah. Baris dua di atas. Maka ni tanwin. Alfa jawab masuk ke? Okey, jap. Alfa jawab masuk. Okey. Ini adalah baris tanwin nama dia. Kan? Tanwin dua di atas. Okey. Saya rasa adik-adik ni dah belajar ke belum? Dua di atas ini, kalau satu di atas, nama dia fathah. Yang telah kita belajar kan? Kalau baris dua, apa nama dia? Siapa boleh jawab? Bukan Fathah. tanwin. Apa dia? Sekali Fathah. lagi. Fathah. Fathah. Okey, jawapan lain. Okey, bagus. Bagus. Lagi nak cuba? Apa nama dia? Kalau baris satu di atas, nama dia fathah. Itu baris satu, fathah. Kalau dua? Fathah. Kalau dua. Oh, fathatin. 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 Okey, lagi jawapan lain? Ustaz rasa Ustaz ada pernah ajar masa di tahun 1 tahun lepas. Okey, ada lagi nak cuba? Boleh? Ustaz nak tengok muka-muka wajah-wajah ni adik-adik ni. Semula? Kasratain. Ada yang cuba? Kasratain. Okey, lagi jawapan lain? Ada lagi tak jawapan lain? Domatai. Domatan. Okey. Okey, baik. Jika baris satu di atas, nama dia fathah. Jika baris dua macam ni, dia jadi fathatani. Ingat tak? Fathatani. Okey, jadi fathatani itu ialah tanwin. Kan? Tanwin. Okey, baik. Manakah huruf ba ini? Ni huruf ba. Huruf ba baris mana? Baris fathatani ataupun tanwin. Tanwin ni dua. Kalau sebut tanwin ini dua. Baris dia baris dua. Maknanya tanwin. Okey, baik. Idgham ma'al ghunnah. Okey, baik. Idgham ma'al ghunnah ini ada juga disebut, dipanggil dengan nama idgham bi ghunnah. Okey. Ada juga bi ghunnah. Okey, sekejap saya tulis ya. Ada satu lagi dipanggil idgham bi ghunnah. Sentuh tu. Idgham bi ghunnah. Okey. Idgham bi ghunnah. Mana saya tulis? Gimana? Sekejap. Ustaz tak nak belajar terkeliru. Ni dia. Ada pun. Okey, baik. Idgham ma'al ghunnah. Ni idgham ma'al ghunnah. Satu lagi idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Okey. Ni ma'al ghunnah, ini bi ghunnah. Dari segi ejaan lain, yang ni ma'al ghunnah, yang ni bi ghunnah. Ni ma'a, ini bi. Ini ma'a, ini bi. Lain kan? Lain. Tetapi dari segi hukum ni, dia adalah benda yang sama. Maksudnya, idgham ma'al ghunnah dengan idgham bi ghunnah adalah sama. Sama je. Ma'a ni maksudnya apa? Ma'a ni bersama. Ma'a. Kan? Ma'ana, siapa bersama saya? Ma'a, bersama. Bi ni maksudnya dengan. Bi ni dengan. Kalau kita baca bahasa Arab kan? Ma'a bersama.
Bi dengan, kan? Lihat, bi usrati dengan keluarga saya, bi ustazati bersama dengan ustaz saya, kan? Maknanya ma'a dengan bi ni sama benda. Kan? Idgham ma'al gunnah dengan idgham bi gunnah adalah benda yang sama. Jangan kata benda yang berbeza. Dia adalah sama. Bi gunnah ma'al gunnah sama. Takut nanti tiba-tiba dia tulis idgham bi gunnah. Kamu kata idgham bi gunnah ni lain. Bukan idgham ma'al gunnah. Salah. Idgham ma'al gunnah idgham ma'al gunnah dengan idgham bi gunnah adalah benda yang sama. Okay, boleh ingat tu sama tu. Okey. Okey. Idgham bi gunnah dengan idgham ma'al gunnah adalah sama. Benda sama. Okey, baik. Jom kita pergi lagi. Apa yang ma'al gunnah ni? Okey. Idgham seperti hukum lain juga, dia mempunyai huruf-huruf tertentu. Jadi idgham ma'al gunnah juga dia mempunyai ada satu lihat. Ni. Idgham ma'al gunnah mempunyai huruf. Ya. Ada 4 huruf. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah ada 4 huruf. Ingat tu. Ingat lagi tak? Izzah halqi berapa huruf? Izzah halqi ada 6. Ikhfa hakiki ada 15. Iklab ada 1. Idgham ma'al gunnah ada 4. Tak banyak dah baki dia kan? Baki dia tu untuk satu lagi yang belum kita belajar sekejap lagi. Okey, baik. Apakah huruf idgham ma'al gunnah yang dikatakan mempunyai 4 huruf itu? Okey, baik. Idgham ma'al gunnah, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf sahaja. 4 huruf tu je. Apa huruf dia? Yang pertama huruf ya, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf nun. Ya, waw, mim, nun. Kalau nak sambung boleh sambung yauman, boleh juga kan? Yauman suruh ingat kita kepada 4 huruf itu. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf ya, waw, mim, nun. Kalau dia pelajar tak ingat 4 huruf ini, maka pelajar tak nak kata dia idgham ma'al gunnah. Contohlah pelajar kata idgham ma'al gunnah ada 4, betul? Lepas tu dia tak ingat 4 huruf tu apa. Dia kata huruf ba. Dia kata huruf ba ialah huruf idgham ma'al gunnah. Salah. Ataupun dia kata huruf ba ini huruf bagi idgham bi gunnah. Salah. Sebab setiap huruf dia, setiap hukum itu dia ada huruf dia tersendiri. Kan? Sebab bila huruf itu berada di hukum itu, maka dia tidak berada lagi di hukum lain. Tak sedap lah dengar kan? Kan ilmu tajwid ini tugas dia ataupun pentingnya ilmu tajwid ini ialah untuk mengindahkan, mencantikkan bacaan Al-Quran. Itu fungsi ilmu tajwid. Okey, baik. Jadi bacalah dengar-dengar may yaqulu. Okey, baik. Ustaz nak tanya pelajar ni. Okey, Ustaz nak tanya. Jawab ya. Ustaz tak nampak ni siapa yang nak jawab ni? Lepas Ustaz tanya boleh buka mic boleh jawab. Okey. Perkataan ataupun contoh may yaqulu. Kenapa contoh ni dikatakan contoh idgham ma'al gunnah? Ada yang Nun mati bertemu dengan ayah. Okey, semula. Nun mati bertemu dengan ayah. Okey, jawapan lain ada lagi tak orang lain jawapan lain? Ada lagi? Siapa yang nak jawab? Boleh? Saya bagi masa, ruang untuk jawab.
Okey, tadi jawab ada pelajar yang cakap nun mati bertemu dengan ya. Okey. Ada kita jawapan lain? Tak ada? Okey, baik. Betul? Terima kasih kepada yang jawab. Nun mati bertemu dengan ya. Okey, dalam kalimah ini yang pertamanya kita kena cari apa? Ada tak nun sakinah? Kalau tak ada nun sakinah, nak cari apa? Tanwin. Dekat sini ada nun sakinah. Bila ada nun sakinah, maka ada hukum. Bila ada nun sakinah, maka adalah hukum nun sakinah dan tanwin. Tapi belum lagi menentukan dia ni izhar ke, ikfa ke, iklab ke, idgham al-gunnah ke. Sebab apa? Yang menentukan hukum ialah huruf selepas huruf nun sakinah. Okey. Ni. Huruf ini. Huruf selepas, bukan sebelum, bukan huruf kedua selepas nun sakinah, salah. Bila ada nun sakinah, maka huruf selepas nun sakinah tu huruf apa? Tu cara dia. Ustaz dah cerita minggu lepas kan. Bila dah jumpa nun sakinah, ni betul nun sakinah sebab nun yang tiada baris. Tak boleh baca na, tak boleh baca ni, tak boleh baca nu. Sebab dia hukum dia tanda mati, tanda sukun. Maka dia nun sakinah. Bila nun sakinah, tengok huruf selepas dia. Terus huruf selepas dia. Huruf selepas dia huruf ya, huruf ya. Bila huruf selepas dia huruf ya, kita kena ingat huruf ya ni huruf apa? Huruf ya ini dia berada di bawah hukum apa? Yang 5 tu. Dia duduk kat izhar, bawah izhar ke, dia duduk kat iklab ke, duduk bawah al-gunnah ke, bila gunnah ke, dekat mana? Bila pelajar dah hafal huruf nun sakinah, selepas dia huruf ya ini huruf idgham al-gunnah, maka pelajar boleh jawablah may yaqulu ni ialah idgham al-gunnah. Boleh tak boleh? Nun sakinah bertemu dengan ya, nun bertemu dengan ya, nun bertemu dengan ya, nun selepas dia huruf ya, maka dia dah jadi idgham al-gunnah.